tepatlah macam itu sama. Ada dua kaedah yang kita dah lalui. Yang pertama, dia dapat pension ilat kerana dia duduk atas kursi roda, dia tak boleh kerja. Okey. Yang kedua, dia meninggal dunia dalam tempoh perkhidmatan baru 8 tahun. So kita bagi pension terbitan kepada suami dia. Dekat situ bayaran takaful untuk anak-anaknya dah waive lah. Tu antaranya lah. So dekat situ, apa yang kita nak cerita sini adalah tentang pension ilat dan pension terbitan. Pension terbitan tu kalau meninggal dunia terus bagi pada waris lah. Tetapi kalau dia masih hidup lagi, dia akan dapat pension ilat. Itu dua kaedah yang kita faham. Itu kena ceritakan kepada mereka yang berkaki tangan awam lah. Betul. Guna kaedah tu saja. Jangan sebab apa saya ingat dulu Rofiki sebelum dia dapat pergi ke umrah, dia jumpa saya kat Siti Tropika. Dia nak masuk sekolah, dia nak tanya saya lah kaedah apa yang saya gunakan apabila berhadapan dengan kaki tangan awam. Saya tak banyak ilmu, saya bagi ilmu ni saja. Pada waktu itu si Anip dan Rofiki dapat pergi umrah lah, dia masuk ke sekolah. Dia gasak habis-habis. Dia gunakan kaedah ni saja. Dua perkara je, pension ilat, pension terbitan. Dah, settle. Oh, pension ilat dan pension terbitan. Betul. Okey, ilmu baru dengan income protection. Itu je kena pakai lah. Jangan nak pening-pening kepala. Okey, Cik Mat. Kalau kat sekolah ni, kita jarang nak offer sangat medical card. Saya lebih suka cerita tentang pension ilat dan pension terbitan. Itu saja. Okey, Pak Masina. Okey, pension ilat kita dah sedia maklum, pension ilat disebabkan dia sakit. Okey. Terbitan mati. Pension terbitan bagi yang meninggal dunia, bagi kepada waris atau pasangan. Jumlahnya sama jadinya. Kiraannya sama je. Oh. Kiraannya sama, Maknanya masih mengikut kaedah yang atas ni lah ya, Cik Mat? Ya betul. Kaedah tu je kena ingat, jangan ditukar. Tapi formula dia kena ingat. Itu yang guna sampai bila-bila. Tak tahulah nanti JPA akan tukar jadual baru ke apa. Itu kita tak tahu. Tapi ini adalah sekali JPA guna kaedah ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun boleh merujuk sendiri ke JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Boleh. Okey, Cik Mat. Sepanjang Cik Mat bekerja, dah berapa tahun dah diguna pakai untuk kiraan pension ilat ni punya formula? Saya guna masa saya kerja tahun 98 lah. Okey. Sampai sekarang. Saya dulu dekat Pejabat Rekod. Dekat Pejabat Rekod adalah satu tempat yang mana kita membuat laporan perubatan untuk klaim-klaim insurans, klaim kemalangan jalan raya, klaim tempat laporan modal siasat. Jadi saya bekerja kat situ. Di situlah saya terdedah kepada industri takaful dan insurans. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Di situ juga lah dekat Pejabat Rekod juga lah ada insurans nak bayar pada saya, yang mana laporan tu mati lemas kat bilik air kerana minum toddy, dia suruh tukar statement tu kepada lain. Dia nak bayar saya sekian ribu saya ingat sampai sekarang. Okey, Cik Mat. Onjong insurans. Oh, sampai macam itu sekali Sampai macam itu sekali. Dulu kita tak terdedah kepada itulah, tapi akhirnya ada seorang hamba Allah tu lah offer saya kerjaya takaful ni dan dia cerita tentang keuntungannya. Akhirnya saya buat betul-betul. Kat situ saya dapat income 5 ke dekat takaful dalam masa berapa tahun. Sampai sekarang. Jadi rakan-rakan yang tak buat sungguh-sungguh dekat takaful ni terpulang. Untung 40% ni buatlah dengan ikhlas, dengan jujur, buat sebaiknya. Dekat sinilah you boleh ubah ekonomi kehidupan. Doa kepada Allah SWT agar istiqomah kat sini. Okey, Cik Mat. Jangan buat main-main. Maknanya pasal pension ilat ni, saya nampak banyak pertanyaan bermakna sesuatu yang baru pada mereka. Mungkinlah. Saya bersangka baik. Okey. Jadi ilmu baru ni bila dapat kena dimanfaatkan. Jadinya memudahkan lagi urusan. Okey, Cik Mat, dari segi dibayar pension ilat sehingga meninggal, maknanya bila dah meninggal dia akan tukar pension tu jadi pension terbitan lah ya, Cik Mat? Ya, saya betul. Tapi kiraan masih sama, maknanya dikekalkan lah. Kalau daripada awal dia dapat 500, dia meninggal pun 500 juga. Sambung pada waris lah. Baik. Okey. Sambung.
Okey, maknanya pension ilat diberi kepada orang yang sakit, maknanya tuan punya badan lah yang memiliki gaji. Tapi bila dia meninggal, okey, maknanya pension dia akan turun kepada waris. Faham? Betul. Hmm, 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 hmm. Kalau nak pastikan lagi, boleh buka kepada JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Boleh tengok situ, boleh search. Tak ada masalah. Baik. Itu lagi lengkap di situ. Boleh buka. Mungkin apa statement saya bagi ni ada perubahan ke apa, boleh tengok kat sana. Okey, Ya. baik. Okey Cik Mat, saya buka lagi soalan untuk sahabat-sahabat. Mungkin ada benda yang untuk pension ilat, saya nampak satu benda yang baguslah. Okey, jika perkhidmatan hingga pension, namanya pension apa Cik Mat? Okey, kalau kita berkhidmat untuk dapat pension penuh, kita kena berkhidmat selama 300 bulan bersamaan 25 tahun, barulah kita akan dapat separuh daripada income kita. Contohnya 5,000, kalau kita dah berkhidmat selama 25 tahun, kita akan dapat barulah dapat pension 2,500. Kita kena ingat. Yang kita dapat contohnya gaji 5,000, campur allowance, total jadi 8,000. Tetapi kalau kita nak pension, dia ambil kira daripada pokok saja, tu kena ingat. So daripada pokok tu 5,000 bagi dengan 2. Tu dia dapat. Oh. Kalau dah berkhidmat lebih daripada 30 tahun, baru dia dapat 60% daripada 5,000. Senang je, 60% daripada 5,000. 5,000 bagi 5 kali 3. Tu dia dapat. Dari semula Cik Mat, 60%. macam mana formula dia? Kalau berkhidmat 25 tahun, dia bagi 2 saja. Melebihi 25 tahun, 25 tahun. maknanya dapat separuh. Separuh. Okey. Kalau berkhidmat lebih 30 tahun, dia akan dapat 60%. Dah senang je itu. Lebih 30 tahun, Dapat 60%. dapat 60%. Daripada gaji basic. Okey, baik Cik Mat. Sangat membantu. Mungkin ada beberapa soalan yang boleh saya jawab. Mungkin ada yang tak boleh jawab ke apa. Saya minta maaf. Apa yang saya gunakan hanya ini sajalah. Ada lebih dari itulah. Sebab apa? Kita kat sekolah kan cerita lebih-lebih sini kan tak close kan. Jadi kita ambil skop yang penting saja. Kita nak close. Okey Cik Mat, ada soalan lagi? Sekejap soalan dia, mana soalan dia hilang? Biasa term ambil level reducing atau apa beza tu? Term saya ambil level aja. Jangan reducing. Jangan menyusut. Tambah. Level terus. Ambil level. Jangan tak reducing. Tak payah. Okey. Sama juga kalau macam critical illness. Apa beza Mat? Level dengan reduce. Kalau level tu, kalau reduce dia akan mengurang. Dia ikut jadual dia, ikut tahun tu. Saya buka terus level. So tak ada mengurang. Ni gitu je. Sampai mana dia tetap sama je. Itu asas dia. Jangan pening-pening kepala. Okey. Kalau kita ambil contohnya 50,000 asas, 50,000 dekat term. Betul? Dia akan jadi 100,000 sampai tempoh tamat kalau berlaku musibah. Jangan dengan sekali dia tak reduce tak payah. Jangan nak pening-pening kepala. Okey. Kita ambil pokok pangkal yang senang orang faham. Okey, ni saya share sikit pengalaman saya buat reducing. Reducing ni siapa yang macam ada klien dia tak nak buat MRTA. So bila dia tak nak buat MRTA dengan bank, dia nak buat dengan takaful, saya bagi dia reducing supaya loan dia makin menyusut, coverage dia makin menyusut. Itu kalau orang yang ambil loan lah. Yang itu saya akan gunakan. Kalau buat loan lah. Kalau ya, loan memang reducing lah. Ya. Tapi kalau income protection kita jangan saja sampai reducing. Baik, faham. Masalah kan itu. Okey, ada soalan lagi? Kita bagi lagi 10 minit sebelum kita tutup. Sebab Cik Mat dah tak sabar dia nak baca khutbah dekat masjid tu. Saya ada ke lokasi lain sebenarnya. Okey, ada soalan? Lah Cik Mat. Cik Mat. Ya, okey Kak Ina, apa soalan? Bukan, Cik Mat memang power lah. Dia punya apa cara delivery dia tu memang cantik lah. Dia untuk orang kerajaan kan. So kena amalkan. Kena amalkan kan? Kena amalkan Kak.
Ya, ya. Selama ni akak bela kaedah ni Selama ni. Saya dulu kan kerajaan juga sebelum swasta. Ha? Oh ya. Masya Allah. Cik Mat cakap tu sebenarnya betul lah. Hmm. Oh, akak kerja kerajaan juga. Okey, Tapi benda tu okey. memang yang biasa kita amalkan lah. Zaman-zaman saya nak kerja pergi. Sebab saya kena ada satu skill yang tinggi. Sebab saya target nak pergi umrah dulu. Memang target nak pergi keluar negara. Sangat kuat. Jadi dalam kepala otak ni aku nak close 15 ni. Aku nak close 15 ni. Tak sampai ni macam mana ni. Jadi saya kena pusing habis cara kaedah macam mana untuk orang tertarik dan orang close hati saya. Tu memang lampau lah saya dan cerita. Dia cakap terang memang. Sama-sama nombor 30-an kan. Memang dahsyat. Saya memang kalau boleh satu bulan saya nak lebih daripada 15 kes. Masya Kalau Allah. tak, saya tak dapat sampai pergi umrah. Itu antaranya lah. Tengok pergi Mesir. Lepas tu pada masa tu kan dia offer pergi Mesir, pergi Iran. Macam syok je. Tu kuat Habis sangat tu. Dia kata sampai Cik Mat, Cik Mat nak tanya. Cik Mat tak nak jadi gam ke? Untuk jadi GAM untuk maklumat tuan-tuan dan puan ya, sebenarnya untuk jadi GAM ni bukan satu perkara yang mudah kerana dia memerlukan ejen kita yang betul-betul committed untuk jadi AM. Jadi contohnya lah, saya ambil contohnya macam Zaifah, lagi Safi Mazli contohnya daripada AM yang terdahulu, yang kemudian daripada saya. Dia kebetulan memang ada ejen bawah dia yang betul-betul nak ada office sendiri, nak ada agensi sendiri. Semuanya nak di bawah pentadbiran sendiri. Itu beruntunglah AM yang dapat begitu. Kerana apa? Dia akan ada satu AM yang nak jadi macam kita juga. Itu nasib sebenarnya. Sebab apa? Proses untuk jadi GAM, orang kena ada AM kat bawah. Baru boleh jadi. Jadi kalau macam saya ni, saya tengok saya punya ada ramai awam yang saya tengok macam dah nak kaki sebelah tu dah nak pergi ke agensi manager. Dalam masa yang sama dia terkucil buat benda lain. Dah saya pun tak tahu macam mana. Sebab kita pun tak boleh paksa kan. Sebab minat mungkin down ke apa. Disebabkan proses migrasi sistem ke apa. Gitu. Jadi saya pun mengalami perpindahan syarikat juga. Dulu saya daripada Talasco Insurance. Saya daripada insurans dulu. Jadi saya Talasco Insurance. Kemudian saya ada satu ustaz yang ajar saya mengaji tu. Dia tahu saya buat insurans ada satu benda yang tak baik. Tu saya berpindah ke Takaful Nasional pada waktu itu. Saya bekas sejarah. Boleh tak saya cerita sejarah saya? Boleh? Of course lah boleh. Memang ada masa lagi ni Cik Mat. Boleh. Lepas tu? Saya cerita sejarah. Jadi saya berpindah ke Takaful Nasional pada waktu itu. Pindah ke Takaful Nasional. Kemudian dengan sedap-sedap itu pindah pula jadi pula Etika. Tu kata Etika Takaful. Ada pula Etika Insurance. Alamak ini macam mana pula ni campur ni. Ini dah tak syok je. Mula-mula aku dah buat insurans. Kalau aku masuk Etika ada pula insurans lagi. Etika Insurance, Etika Takaful. Jadi saya terus pindah ke Takaful Ikhlas. Ada satu leader ajak saya ke sini. Saya pindah ke Takaful Ikhlas tahun 2006. Saya pindah ke Takaful Ikhlas. Yang mana saya kontrak pada 15 hari bulan 12 tahun 2005. 2006 saya buat tasing dan saya target untuk pergi ke Uzbekistan pada waktu itu. Untuk maklumat tuan-tuan, saya pergi target ke Uzbekistan. Saya tak tahu yang Takaful Ikhlas ni ada kontes luar negara. Saya main sale je, saya menjual je. Rupanya sampai masa saya punya GAM beritahu, Daniah Cik Mat, awak dapat tiket pergi ke Uzbekistan. Saya pun tak tahu negara mana tu. Aku kita berarti ke Kosan apa semua tu. Baru dah tahu rupanya ada Uzbekistan. Report. Dapatlah pergi ke sana. Barulah tahun keduanya tu ada target luar negara semua saya diterangkan. Sebelum tu saya tidak diterangkan tentang kontes-kontes luar negara. Jadi pada tahun berikutnya saya target pada waktu itu ke Mesir. Saya kena targetlah untuk pergi Mesir macam mana. Sebab kita yang pertama kita dah rasa pergi Uzbekistan tu. Seronoknya naik kapal terbang, seronoknya dilayan macam 5 bintang dekat sana tu, benda tu dibawa lagi untuk pergi tahun berikutnya ke Mesir pula. So, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah hadirin yang saya kasih sekalian, buatlah takaful sampai pergi ke luar negara. Baru ada feeling. Kalau setakat gaji 200-300, saya rasa macam penat kat situ. Penat. Buatlah sungguh-sungguh. Kenapa? Bukan orang tak nak takaful. Kita yang tak jumpa mereka. Itu je sebenarnya.
Saya cakap terang keripik yang letak di kedai dengan keripik yang dijaja kat tepi laut, mana lebih habis dulu? Saya tanya. Yang dijaja lah. Mesti yang dijaja kan? Tapi yang dekat kedai tu bungkus lawa-lawa cantik-cantik, letak 20 botol. Dengan yang dia masuk dalam beg, bungkus tak cantik, masuk dalam tupperware, bodoh je. Tapi awak jaja dekat tepi laut, cik, murah cik, RM10 satu cik. Cik daripada dating-dating diorang ni beg pakai keripik lagi bagus. Tanda kasih sayang. Beli satu cik ni, RM10 je. Pergi lagi pasangan sebelah, pergi pasangan sebelah. Satu hari boleh jual 20 botol. Berbanding dengan keripik yang dibungkus cantik, letak je kat kedai. Dipamer je gitu. Itulah tak kapal cik sebenarnya. Kita kena jumpa orang daripada plan yang bagus, yang cantik, simpan dalam beg. Itu dah moral of the story. Kita kena jumpa orang. Itu asas perniagaan kita. Ada apa-apa soalan lagi? Okey, faham Cik Mat. Okey, ada soalan lain? Sebab saya ni dah telefon bertalu-talu dah ni. Siapa? Ada lagi nak tanya soalan? Sekejap, dah. Cik Mat nak tanya. Apa dia? Oi. Cik Mat nak tanya, Cik Mat lebih suka secara offline ke online? Kalau nak cerita pasal tak. Subhanallah. Hai, saya ni stranger kak. Saya ni stranger. Saya yang pertama sekali, saya tak suka online. Dan saya tak suka dia bagi mikrofon, saya cakap seorang-seorang kat depan. Contohnya lah, ada satu majlis besar, saya berdiri terpacak kat depan, bagi ceramah. Memang mati kering laku kat depan. Saya tak minat. Saya lebih suka jumpa one by one. Macam mana MDRC, begitu saya lebih baik one by one daripada referral, kata dia. Itu lebih baik. Lagi banyak kau present, lagi banyak kau dapat. Dekat situ lebih lebih bagus lagi bagi saya lah. Lebih bagus lagi. Tak tahu lah perempuan macam mana, mungkin skill masing-masing. Ada yang pandai FBX, ada yang pandai pakai Facebook, ada yang pandai Instagram. Tekan je dah pergi. Tapi saya memang Bila Cik Mat lebih gitu. suka, maksudnya Cik Mat lebih suka bersemuka untuk terangkan buka minda tu lah. Ya betul. Contohnya lah saya ambil satu contoh lah Saya pergi dekat ATM. Pergi dekat ATM, saya nak keluar duit. Takkan kita nak potong barisan, betul? Kita tak boleh potong barisan. Jadi kita patut berdiri lah. Depan kita dengan belakang kita, orang berani ambil nombor telefon tak? Saya tanya. Boleh. Pernah Tapi buat tak? nak kena berani lah. Itulah dia. Kena ada kat situ sebenarnya. Cara nak cakap pun nak. Takkan tiba-tiba saya nak nombor telefon awak, boleh? Lah, kenapa? Dah berhenti. Kenapa Cik Mat jam pula Cik Mat? Pandai. Hello? Sambung lagi. Ada kau masuk banyak ni. Cik Mat. Tadi Cik Mat je ni jam. Tak habis cerita. Tak habis cerita yang tunggu tu dekat ATM. Hello? Alamak. Rasanya Cik Mat ada ni kot. Ada telefon masuk tak? Tu yang dia macam jam. Cik Mat. Ya. Macam mana yang tadi tu kalau kita dekat ATM machine kan, orang depan kita dengan belakang kita nak minta nombor telefon, macam mana? Oh, Masya Allah. Itu semua dah ABC pun. Sangat mudah. Saya nak tanya nombor telefon Cik, boleh? Tak boleh. Kena tanya. Kena tanya tempat tinggal dulu. Duduk kat mana. Duduk kat mana. Kena tanya dia duduk kat mana. Contohnya lah. Mas Sina depan saya lah. Ataupun Cik Sadri depan saya lah. Pergi salam. Dia tentu dia bagi salam. Kalau sekarang tak boleh salam kan, takkan nak tunggu terus, dia tak kenal kan. Kita kena lontarkan senyuman, bagi salam, Assalamualaikum. Macam pernah nampak lah muka ni. Oh, duduk mana Oh, saya duduk dekat, contohnya saya duduk dekat Kukup lah. Oh, duduk dekat Kukup. Kebetulan saya pun selalu pergi Kukup.
inilah mana tahu kalau kita pergi hukum ke ada berlaku musibah ke sana kemalangan ke apa, boleh saya minta tolong Encik lah ya. Selanjur saya kat hukum, setiap berduduk hukum, boleh tak minta nombor telefon je. Kalau apa-apa nanti kita boleh hubung lanjut lagi. Itu je direct. Kebetulan kita nak ke sana, dia ada kat situ dan kita guna kaedah kalau kita ada musibah kita boleh minta tolong dia. Ambil nombor telefon dia. Oh, Cara pandai. kita call dia, ni Cik Sadri Cik Sadri ingat tak masa saya kat bank tu yang saya minta nombor telefon? Oh ingat, dalam masa 3 hari point kena call. Jangan dah lama sangat nanti dia tak ingat. 3 hari boleh maksimum. Oh. Kita dah stranger lah. Kalau Oh, perempuan pula, tak kan kita nak bayar contohnya. Pergi kat add-on, kan kita nak bayar kan beratur panjang. Depan belakang kita tu tengoklah kalau agak macam orang have je, tegur lah. Jangan diam je kan, tegur je tak ada masalah. Macam itu lebih baik daripada kita call yang kita tidak kenali. Cara nak cakap tu kita kena kenalkan diri kita. Pertama lah ni Puan Masina. Ingat tak masa kita kat add-on tu yang saya minta nombor telefon Puan Masina? Oh, mesti dia O. Hurufnya yang keluar mesti O. Itu pengalaman saya. Dia tak ada huruf T. Dia mesti O. Orang yang takut lah. Mesti O yang awak dapat. Okey. Ya? So, Tapi awak cuba buat. Betul Cik Mat, betul. Yang Cik Mat menyapa dekat kedai susu tu Cik Mat? Oh, itu lagi senang. Tempet. Cik biasa pakai susu apa cik Ada yang cakap saya banyak pakai susu badan. Oh, happening. Susu badan. Tapi dekat sini saya ini sebagai buat tambahan kalau hantar anak kerja ke apa, kadang gunakan ni juga. Oh, tapi biasa yang cik beli susu yang mana tu saya ambil bual dulu. Ambil bual mesrakan dulu, baru kita tanya, cik, yang baby kat rumah tu umur berapa tahun? Terus ambil dia punya jumlah anak dia kat rumah tu berapa? Terus dia ambil. Dia masuk lagi. Nak tanya sikit lah. Daripada anak 3 orang tu, Puan Masina, kalau saya tanya Puan Masina jangan sikit hati, jangan marah, jangan tersinggung. Daripada 3 anak yang Puan Masina besar-besar tu, ada tak buat skim tabungan pendidikan untuk sekolah dia? Terus, straight to the point. Apa kalau hari ni Puan Masina sibuk, boleh tu dapat nombor telefon, nanti saya akan call. Tak apa Puan Masina uruskan beli susu banyak-banyak, tak apa, beli banyak-banyak, nanti dah 8 saya akan call. Mungkin insyaAllah petang nanti terima saya call balik. Boleh Puan Masina? Okey. Cara call, Puan Masina ingat tak yang kat kedai susu tu? Ingat tak yang saya cakap susu badan best tu apa semua? Ingat tak? Oh awak ni mesti ingat. Mesti O ni panjang. Dia takkan sebut huruf lain. Tapi saya cubalah. Mesti O dia. Pengalaman saya berpuluh tahun, dia akan jawab O itu. Okey Puan Masina, saya cuba. Okey. Mungkin nak poyok ni. Ni betul. Okey, pengalaman Cik Mat duduk kat depan kedai susu berapa lama, berapa jam, lepas tu dari segi closing ratio tu berapa banyak? Okey, dekat situ saya biasanya lah dia sama macam yang 10-3 tu sama Puan Masina. Sama. Okey. Dia memang gitu. Maknanya kalau tak jumpa 10 jangan cerita nak dapat 3 lah. Jangan mimpi lah. Jangan cerita 1 mesti perlu 1. Jangan mimpi. So jangan mimpi di siang hari. Kita kena rejection memang ada. Memang ada. Tapi dalam masa sama ada yang bagusnya plan ni. Saya nak lah. Alhamdulillah. Terang mandu malam-malam tu kalau dapat yang macam itu. Untuk makluman. Tetapi mencuba jangan putus asa. Itu saja. Itu kalau sesiapa yang target pergi luar negara kena buat macam itu. Kena buat macam itu. Memang kena buat gila-gila. Kalau tak, dia tak dapat hasil yang tinggi. Faham. Maklumkan je lah. Siapa yang belum pergi luar negara, nak try, buat macam itu. Bila dah rasa pergi luar negara, ingin lagi, dia akan sentiasa terpendam dalam hati. Itu dia. Jadi, siapa leader yang dapat ejen yang buat bersungguh-sungguh, memang sangat satu amazing lah. Kita rasa macam apa nak cakap satu hadiah yang tak ternilai lah bagi saya lah. Macam kita kalau boleh, kita ramai yang pergi luar negara. Tetapi saya Alhamdulillah lah sekat ni saya nak dapat pergi umrah pun baru 2 orang. Dapat pergi pun tak dapat konsisten kat situ. Jadi saya harap lepas ni ramai lagi lah dapat kontes luar negara. Dapatkan ke situ.
Okey, Mas Sina, lagi ada apa lagi? Okey, alhamdulillah saya dapat juga tarik masa Cik Mat sampai ke 11.40 ni. Sebab Cik Mat kata dia nak present 10 minit je. Banyak mengelak Mamat ni. So, alhamdulillah terima kasih Cik Mat. Info yang sangat bermanfaat, ilmu baru pada yang mungkin baru mendengarnya berkaitan dengan pencen ilat dan sebagainya. Dalam masa yang sama, itulah dia kalau kenapa saya tulis B Poyo, memang Cik Mat ni Poyo. Kita kena jadi Poyo, betul tak Cik Mat? Sebab tu dia boleh pergi kat kedai-kedai susu. Betul. Sebab tu dia boleh Jangan tegur sumpah diri sangat. yang pas jual kerepek dekat pasangan-pasangan tepi laut tu, itu adalah pengalaman Cik Mat mencari ejen. Sebab dia cari ejen yang kaki menjual kerepek-kerepek dekat tepi laut. Jadi saya tahu ni sebenarnya benda ni semua Cik Mat dah cerita dah. Jadi sebenarnya apa pun saya dah nampak kalau Poyo lebih, hasilnya lebih lah. Jadi siapa yang malu-malu lagi belum jadi Poyo, macam mana Cik Mat? Kalau yang belum pandai nak jadi Poyo ni Cik Mat? Wah, jangan muka jangan ketat sangat. Muka jangan ketat sangat. Kalau boleh ada, kalau jumpa orang tu kalau boleh, kalau ada gigi mas, keluarkan gigi mas. Kalau yang terbejongan, tahu tutup mulut gitu. Kalau boleh lah kan. Jangan risau. Semua orang ada potensi untuk berjaya. Jangan risau. Tak ada siapa nak sekat bisnes kita dalam industri takaful ni. Semua sama. Tak ada siapa hebat. Siapa banyak close case. Dia besar lah dia punya gaji. Itu je. Jangan cari sangat isu dalaman. Jangan basikkan sangat tentang isu komunikasi antara leader dengan bawah ke apa, dengan kawan-kawan ke. Jangan ambil isu sangat. Isu kita adalah berapa ramai yang kita boleh closekan pada setiap bulan. Itu kena ambil kira. Tentang komunikasi breakdown ke apa tu, jangan diambil pause sangat. Saya dalam perniagaan takaful, saya tak ada musuh. Semuanya baik dengan saya. Leader ke kawan-kawan, semuanya baik. Cuma kita kena ubah mindset kita, berapa ramai yang kita nak jumpa prospek pada hari ini. Itu fokus dia. Sebab dalam mindset saya, bila jumpa orang, saya ingat ini mesti dia boleh jadi klien. Itu je, kalau tak, lain tak ada. Reject itu belakang hari. Yang penting kita macam mana cara nak menyampaikan produk takaful pada mereka. Macam mana nak sampaikan maklumat. Itu pun kena ubah mindset. Kalau nak jadi seorang bersama takaful, kena tukar. Kena catat 1 bulan berapa yang telah kita present pada prospek. Itu kena ada. Okay, Pak Masina? Baik. Okey. Rasanya dah tak ada soalan lagi dah sebab kita dah menghampiri jam 12. Cik Mat dah nak kena pergi masjid untuk bentas sejadah dan betulkan mic untuk khutbah Jumaat beliau. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Mat. Bukan senang sekian lama saya ni orang kata melobi dia untuk dia bercakap. Banyak sangat syarat dia bagi kat saya. Akhirnya alhamdulillah. Cik Mat boleh tunjuk apa benda yang Cik Mat poster ke apa benda tu Cik Mat? Flyers ke apa? Yang kat tangan tu. Saya Apa tu? Saya suka membaca benda-benda macam ni sebenarnya. Supaya ingat, refresh. Okey. Refresh. Baca balik printer. Kadang kita ni dah tua ni, mulai 50 lebih ni, dah tak ingat sangat. So kena banyak membaca lah. Okey, baik. Sebagai untuk ingat-ingat balik lah. Okey, siapa Cik yang Mat. tak tahan tengok baju tu, siapa tu? Cik Mat, lagi tak Okey, tuan-tuan dan puan-puan. lagi 3 minit. Cik Mat, 3 minit boleh Cik Mat? 3 minit. Apa amalan Okey, 3 istiqamah? minit. 3 minit ni apa amalan Oh, istiqamah? subhanallah. Okey. 3 minit nak tutup ni. Okey, saya terlebih dahulu sebelum saya tutup, saya mohon maaf sekiranya dalam masa menyampaikan ni ada benda yang tak okey yang tak okey tu daripada saya, yang okey daripada Allah SWT. Cuma saya nak tekankan kat sini untuk rezeki kita lebih elok. Okey, saya di mana saya tahu yang lepas-lepas ya. Kalau gaji kita satu hari RM100, pastikan 2.5% agihkan ke orang lain. Never fail. Kena ingat. Itu saja. Bayar zakat perniagaan, zakat pendapatan itu memang dah mesti. Tetapi kita nak iakan awal-awal lagi, kalau gaji kita sebulan 3,000, bagikan dengan 30, bagikan dengan hari. Yang hari tu ambil 2.5% tu, settlekan dulu. Carilah siapa-siapa nak belanja saya ke, belanja kat masjid ke, belanja kawan-kawan ke. Contohnya lah. Itu yang saya amalkan lah. Terutama kita bagi mak bapak kita. Ya, tu je lah yang saya harap kawan-kawan kita dapat beramal bersama. Kita ni bukan harap sangat, tapi yang simple tu kita buat. Yang paling minimum pun kita kena buat. Saya ni bukan ustaz, bukan imam yang hebat.
saya pun teruk juga. Tetapi yang minimum tu asas yang penting, kita kena laksanakan yang hak orang lain kita kena tunaikan. So kena ingat dalam takaful ni boleh menjana income 5 angka, tak mustahil you all semua boleh buat. Rajin, committed, sungguh-sungguh, jangan tak koyo.